Sekejap, tunggu rekod. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada pelajar-pelajar Pak Saintis yang sudi menghadirkan diri di kelas saya pada pagi ini. Saya harap semuanya berada dalam keadaan yang sihat. Saya akan menyambung tajuk baru hari ini, bab 8, sukatan serakan data tak terkumpul, yang mana kita ada dua, satu 8.1 serakan bagaimana data tu berselerak ataupun serakan. Satu lagi kita ada sukatan serakan 8.2. Hari ini kita nak masuk 8.1 dulu, serakan. Okay, 8.2 adalah sukatan serakan. Sukatan tu yang mean lah, median lah, apa semua tu kan. Itu duduk di 8.2. Untuk 8.1 ni kita akan belajar sedikit tentang apa dia serakan. Okay, benda ni ada dekat buku teks lah. Benda ni ada di buku teks. Alright. Sebelum saya teruskan, boleh tak saya nak tengok awak angkat tangan? Tanda awak ikut. Tanda awak bersedia. Okay, good. Umairah. Okay, Umairah. Okay. Alright. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, jadi kita ada yang pertama, sukatan serakan merupakan suatu sukatan yang penting dalam statistik. Okey, sukatan serakan memberi kita gambaran tentang cara nilai-nilai dalam satu set data ditaburkan. Okey, so penting sangat dalam matematik sebab kita melihat data, semua benda data. COVID-19 pun data, kan? Vaksin pun data, semuanya based on data. Sebab bila kita ada data yang lengkap, kita boleh melaksanakan strategi dan apa saja program yang kita boleh. Ni saya cerita ni tentang apa sajalah. Okey, dengan data kita boleh membuat contoh paling mudah. Di satu kampung, kalau awak tengok kat kampung awak tu ada jalan. Okey, ada jalan. Lepas tu kat jalan tu awak dapati kereta makin banyak dan kita nak mohon ada traffic light kat situ dan kita perlu data lah. Apakah data yang membolehkan traffic light boleh dibina di situ. Kita kena ada data kereta lalu berapa banyak, dan masa waktu bila kereta paling peak hour paling banyak kereta lalu. Jadi semua tu data. Sama juga dengan exam. Kita perlukan data untuk membuat penambahbaikan. Contoh dengan data result awak, saya dapati result awak kurang baik, maka kita akan buat program. Okey, saya dapati data kita sangat baik, kita akan buat program. Macam itulah. Semuanya based on data. Okey, serakan adalah kecil jika set data itu mempunyai julat kecil dan sebaliknya. Okey, maksud dia serakan tu kecil kalau julat kecil tu maknanya macam ni. Macam data yang paling banyak ataupun paling besar. Contoh saya ambil berat awak tu sensitif, tinggi awak. Tinggi awak saya ambil dalam kelas awak ada 17 orang, saya ambil tinggi-tinggi awak tu semua. Lepas tu saya ambil yang paling tinggi, tolak yang paling rendah. Yang tu kita akan dapati kita punya serakan tu, maksudnya tu julat dia. Julat kecil tu maknanya serakan dia kecil, maksudnya sikit lah. Okay, kalau macam contoh julat besar ni, macam contoh yang besar tu maksudnya ada orang tinggi sampai 2 meter contoh. Ada orang yang paling pendek sangat kan. Jadi bila kita tolak, julat dia jadi besar. Okey. Jadi itu maksud kat situlah. Yang keduanya tentang sukatan serakan suatu data ialah sukatan kuantitatif seperti julat antara kuartal, variance dan efisien piawai. Dan ni saya kata tadi sukatan serakan ni. Sukatan serakan ni 8.2. Kita akan belajar tentang benda-benda yang ada sukatan lah. Kita boleh menyukat variance, mean, efisien piawai, tu julat antara kuartal. Okey, so ini semua kita akan belajar nanti 8.2. Okey, dulu dalam AdMath tapi sekarang dia dah masuk dalam AdMath dah tak ada ni. Okey, tolong raise your hand if you okey. Saya nak teruskan. Okey, so nampak macam okey, tajuk ni pun tak susah mana. Teruskan .
Seterusnya adalah taburan data adalah berbeza bagi melihat serakan bagi suatu taburan data. Beza antara nilai cerapan terbesar dengan nilai cerapan terkecil diambil kira. Yang ni saya kata tadi tu yang paling besar tolak yang paling kecil ni. Sekiranya beza antara nilai tersebut adalah besar, maka graf itu menunjukkan bahawa data diserak lebih luas. Ni saya kata tadi ni. Okey, kalau kita dapati tolak tu dapat besar, so dia berserak lebih luas. Begitu juga sebaliknya. Maksudnya kalau serakan kecil ni, contoh saya anggap macam ni lah, nak senang. Saya masuk kelas awak, tinggi awak semua lebih kurang je. Dan tinggi awak semua lebih kurang, semua sama tinggi, semua orang sama tinggi. Lebih kurang, sikit-sikit je ubah. Jadi yang paling tinggi 1.2, tu je 1.2. Tinggi 1.2. Tak tahu lah lebih kurang lah kan. Ini contoh je lah, 1.4. 1.4, lepas tu yang paling rendah 1.3. 17 orang tu. Jadi data tu tak berselerak lah. Semua lebih kurang kecil-kecil je. Itu maksud dia lah. Okay. So tolong raise your hand kalau okay. Okay, right. Saya teruskan. Okay, ni contoh yang pertama. Okay, kita ada contoh yang pertama. Jadual menunjukkan jisim dalam kilogram bagi 20 orang murid. Okay, jadual menunjukkan jisim dalam kilogram bagi 20 orang murid. Tu kita ada 20 orang tu. Jadi 1, 2, 3, 10 kali 2, 20 lah. Nyatakan beza jisim dalam kilogram. Yang ni kan, senang je soalan dia tanya kan. Contoh tu, dia bagi yang senang. Contoh. Ambil yang beza jisim ni kau tengok memang dia bagi jawapan pun. Ni. Ambil yang paling besar, tolak yang paling kecil. Jadi beza jisim ni yang tu. Okay, simple. As simple as that. Okay, sama juga yang ni. Yang ni kita panggil, apa ni, plot titik ni. Nyatakan beza saiz dalam cm bagi sampel serangga terpanjang dan sampel serangga terpendek. Yang ni senang lah. Ambil yang paling panjang yang dekat-dekat sini, belah sini ni. Ni, tolak yang sini. Okay, tu je lah. So, jawapan dia dekat sini. Paling panjang 6.8, paling pendek 3.1, tolak. Tolong raise your hand kalau okey. Ini panjang tolak pendek je. Apa yang masalah kan? Senang kan? Okay. Settle. Ni soalan lah. Okay, yang ni pun sama lah. Dia suruh cari tentukan suhu terendah dan suhu tertinggi. Tentukan beza antara. Yang ni sebab nak cuti saya bagi kerja sikit lah. Nombor 1 dengan nombor 2 ni tolong buat boleh? Minggu depan okay. Tolonglah buat lah. Ni sepanjang cuti ni tak ada buat apa ni. Ni aku jawab. Kalau buat bersiap hari ni tak ada. Cuti boleh rehat lah. So praktikal ni dalam 1A ni apa buat yang ni. 2 soalan je. Okay. Senang je. Awak perlu tolak yang paling besar, yang paling kecil. Sama juga ni, nampak macam susah ni kan. Ui, dia punya pusing ni. Awak kan boleh kalau pusing dia mula. Kan? Didapati bahawa penggunaan media sosial boleh tulis dalam bentuk tu. P, masa, Q. Yang paling kecil, masa yang paling. Sama juga yang P ni awak letak yang paling kecil. Q ni yang paling besar. Okay, so cari lah. Yang mana paling besar, paling kecil. Senang je kan. So janganlah rasa ni susah ke apa. Baik, nombor 3. Plot titik pun sama. Pergi tengok yang paling panjang. Tapi ni awak kena hati-hatilah. Ni yang paling tinggi. Yang ni saya tunjuklah sikit kan. Ni 16. Sampai sini 17. Maknanya sini ada perpuluhan ni. Okay, perpuluhan ni. So jangan kata tak erti perpuluhan pula. Jadi sini sebenarnya berapa ni? Cuba beritahu saya. Besarkan kotak dia. Berapa tu? 16.4. Ya tu, betul tu. 16.4. Sini berapa tu? 14.1. 14.1. Jadi tolak lah. Boleh? Boleh. Boleh nak? Okay, good. Alright, jadi saya akan teruskan lagi. Mentafsir serakan 2 atau lebih data berdasarkan plot batang dan daun. Yang ni nama graf tu lah.
graf plot batang dan daun. Yang ni seronok sebab dia memudahkan lah. Dan plot titik yang ni tadi. Ni plot titik. Okay, ni plot titik. So awak kena kenal lah kan nama-nama graf ni. Ni, kenal ke tak? Boleh? Ni nama dia plot graf. Okay, yang ini plot data ni saya tunjuk. Yang ni. Okay, katalah dia bagi soalan yang ni. Yang ni dia bagi kita nak buat plot graf batang dan daun. Dia ada batang dia, lepas tu daun-daun lah. Senang. Batang dia kongsi dengan daun-daun. Tu maksud dia. Lepas tu dia pakai nama tu. Okey, raja di bawah menunjukkan markah yang diperoleh sekumpulan 36 orang murid dalam satu ujian prinsip perakaunan. Ni markah dia pun ni. Okey, banyak yang buat ni. Jadi awak pun pening benda ni kan. Dia bertabak lah kita kata. Okey, jadi kita macam mana kita nak buat? Ni. Jika data ini tidak disusun dalam bentuk jadual, maka kita tidak dapat melihat serakannya dengan serta-merta. Maksudnya kita payah nak tahu siapa yang paling tinggi, siapa yang paling rendah ni macam ni. Kalau saya tanya awak yang mana paling rendah, paling tinggi, jenuh nak tengok betul tak? Betul tak? Kita nak tahu yang mana duduk tengah-tengah ramai, yang mana duduk bawah ramai, yang mana duduk atas ramai, payah. Sebab dia duduk macam ni kan. Jadi kita pun buatlah macam ni. Ni, kita tetapkan nilai puluh sebagai batang dan nilai ser sebagai daun. Dan memplot batang. Apa maksud dia? Kalau markah dia 20 ni, markah dia 27 ni. Nombor 2 tu depa kongsi. 1, 2, 1, 29. Ada ke dalam tu, ada yang 27 dengan 29. Contoh kat sini. Ni 27. 29 nampak tak? Ada tak markah lain? Tak ada kan? Dua orang tu yang rendah. 27 dengan 29 kan? Jadi, kita plot macam ni lah. Batang dia 2. Okay, puluh dia. 2. 20. Daun dia akan jadi ser. 27, 29. So, ada 2 orang kat sini. Maknanya kalau awak kira kat sini, ada patut ada jumlah pelajar lah. Ni maksudnya 31, 32, 34, 35, 35. Nampak? Awak faham tak? Faham. Tolong raise your hand kalau faham. Maknanya dari sekarang ni kita nampak dah yang ada yang markah paling tinggi siapa yang ni? 52 ni. 52, 52, 52, 53. Yang paling tinggi siapa? 54 lah. Yang paling tinggi 54. Betul ada 53. Betul ada 3 orang dapat 52. Ni yang paling tinggi lah. So kita dah boleh, orang kata boleh bezakan dah. Tadi kita selerak kan. Yang ni kita dah susun dia cantik. So 40, area 40 tu dah ramai. Semua cukup makan tu. 40, 40, 41. Ni semua cukup makan. Okey, yang 30 lebih ni mau fail lah. Ada 39 sikit lagi nak dulu. So awak nampak tak? Dengan menggunakan graf batang dan daun ni memudahkan kita menganalisis data. Secara ni lah, secara briefing kita boleh nampak terus. Boleh? Tolong kata boleh. Tolong kata boleh. Tolong angkat tangan. Okay, good. Okay lah. Hari ni nampak bersemangat semua. Tak ada yang kata apa lagi. Alright, good. Plot titik. Okay, plot titik ni sama juga. Macam kita nak buat. Ni dia beritahu ni. Ni kat buku teks tak ada ni. Dia guna ayat-ayat buku teks tapi dia ada olah-olah sikit lah bagi kita mudah faham. Plot titik ialah carta statistik yang mengandungi titik-titik yang diplot dengan menggunakan skala seragam. Setiap titik mewakili satu cerapan. Maksudnya satu cerapan maknanya ada 20 orang lah. Berapa? Ni dia bukan graf tadi, ni graf lain. Ni 20 orang murid. Ni biologi pula. Data berikut menunjukkan skor yang diperoleh oleh sekumpulan 20 orang murid dalam kuis biologi. Okey. Jadi ada yang dapat 0, 2, ada yang markah mereka lah ni. Okey, skor mereka. Ada yang dapat 0 markah, 2 markah kan. Jadi ada yang paling tinggi dekat situ. Kita boleh tengok kat sini. Yang paling tinggi 8 lah. So daripada 0 tu dia buat plot titik. Dia buat sampai 8 tu dia titik. So bilangan orang adalah titik. Dia sama macam tadi juga. Tapi kali ni kita nampak titik. Kita tak nampak markah. Sebab yang ini markah dia SAR. Boleh lah buat macam ni kan. Okey, yang tadi tu dia banyak nombor. Dia tak payah sikit nak buat. Tapi boleh buat. Tapi dia yang ni lagi senang. Kita nampak titik. Bilangan titik menunjukkan bilangan orang. So kita nak boleh nampak 7 tu tinggi. 1 tu yang paling rendah. Kan? 0 pun ada sampai 2 orang. Okey.
Nampak ni. Plot titik sesuai digunakan jika bilangan cerapan adalah tidak banyak. Macam kata tadi lah. Tak banyak boleh lah kita buat titik-titik macam ni kan. Kalau dah ramai sangat, contoh kita nak titik, dah serabut nampak banyak sangat titik kan. Sudah. Jadi tak efisien pula. Okey, jadi kalau banyak kita pakai yang tadi lah. Boleh? Saya teruskan? Faham tak? Faham. Setakat ni okey lah, senang lah. Okey, senang kan? Nah, Jawablah, tak payah saya angkat tangan je. Saya cakap seorang-seorang kan. Okey, saya teruskan. Ni contoh lah dia bagi. Suatu pertandingan, yang ni ada dalam buku teks lah ya. Satu pertandingan kuis matematik dan kuis sains telah dijalankan di SMK Bestari bersempena. Ni kuis lah, ni mesti markah dia. Okey, betul lah. Plot titik bagi skor yang diperoleh. Jadi yang ni markah dia. Jadi tak ada apa lah. Satu sains, satu lagi matematik. Tu dia tanya lah, data manakah yang menunjukkan serakan yang berikan justifikasi anda. Jadi ada jawapan kat situ. Serakan skor kuisan adalah lebih besar kerana beza serapan data adalah lebih besar. Ni saya cerita tadi lah. Jadi awak kena tengok besar tolak kecil je lah. Nampak tu dia punya titik tu kita nampak perbezaan lah. Okey, jadi ada jawapan kat situ. Boleh baca dulu. Yang last tu antara skor kuis sains dan kuis matematik, pencapaian yang manakah yang lebih baik? Dia kata apa? Skor kuis matematik adalah lebih baik kerana kebanyakan cerapan tertumpu pada bahagian kanan. Maksudnya dia banyak ke kanan, maksudnya skor dia pun dapat bagus ya. Mana matematik? Ni. Maksudnya sini markah dia kurang kan. Sini banyak sikit kan. Contohlah dia kata macam tu lah. Jadi menunjukkan bahawa ramai orang dapat skor tinggi dekat matematik lah. Mungkin sains kurang sikit. Okey, macam itulah cara kita tengok. Okey, ini lagi satu kerja yang saya bagi untuk awak. Okey, boleh? Boleh tak nak buat? Boleh lah, boleh lah. boleh. Angkat tangan kata boleh. Boleh. Ni saya nak buat, bagi banyak sikit hari ni sebab awak nak buat time cuti ni. Dan dia tak susah pun. Okey, lukis plot batang daun untuk mempamerkan taburan jisim bagi dua kumpulan murid. Yang ni kita kena ada dua, kumpulan A dan kumpulan B. Lepas tu awak maksudnya awak buat dua lah. Dua plot batang dan daun ni. Lepas tu awak buat susun supaya puluh dengan sa tu. Okey. Boleh nak? Boleh nak? Boleh. Sama juga, yang ni pun sama. Yang ni pula buat plot titik nombor 2. Yang ni awak kena buat dua graf ah. Awak kena buat dua graf. Sekejap saya tengok. 8.1B ke ni? Ya, betul. Awak kena buat dua graf. Okey, jadi sebenarnya awak boleh gabung Rasa macam nak tunjuk jawapan ni. Sekejap, saya ada jawapan ni tapi saya nak tunjuk yang first tu. Macam mana nak tunjuk sebab saya tak berbual dalam. Sekejap, saya tengok dalam Telegram saya ada kot. Sekejap lah, saya nak tunjuk kat awak. Kalau ada saya tunjuk kat awak jawapan dia tu. Sekejap tau. Saya tengah nak cari jap. Saya tengah cari jap. Lagi tak jumpa pula. Mana dia? Ni kot. Harap lah. Ni dia. Ada. Alhamdulillah. Okey. Saya bincang, saya tunjuk sikit jawapan dia kat awak. Apa yang awak kena buat lah? Memanglah saya tunjuk jawapan. Tapi awak kena buat juga. Okey. Ni.
Ni soalan dia. Okey. Awak nampak tak? Sama tak buku teks awak? Sama kan? Darjah di bawah menunjukkan jisim dalam kilogram bagi dua dalam kilogram bagi dua kumpulan murid. Saya kita ada kumpulan A dan kumpulan B. Okey. Lepas tu kita dia minta lukis plot batang dan daun. Okey, yang ni yang kita buat jawapan dia. Ni. Yang mana cerdik tu dia screenshot lah. Okey, tapi boleh buat sendiri lah kan. Batang yang tengah ni. Maksudnya kumpulan B kita tengok macam ni. 40, 40, 41, 42. Okey. Faham tak? Lepas tu untuk kumpulan A, dia tengok macam mana? Alamak. Mana tadi? Ini. Okey, yang ini. So, yang ni untuk kumpulan B tadi saya kata. Bila dia nak tengok kumpulan A, dia tengok macam ni pula. 41 ni, 41. Okey. Ni 44. Boleh faham tak? Cikgu tadi lukis dua. Apa dia? Tadi dua lukis dua jadual. Dua jadual tu. Ni dua jadual tapi dia gabung sekali. Kalau tak gabung? Kalau tak gabung, okey. Soalan dia sekarang. Kalau tiga kumpulan nak buat macam mana? Kalau ada tiga kumpulan nak buat macam mana? Walaupun tak ada lah. Saya tak pernah jumpa lagi soalan yang dari ni saja saya lontarkan soalan kebat. Kalau ada tiga grup macam mana? Ada tiga grup, tiga kumpulan macam mana? Buat tiga jadual. Buat tiga grup lah, buat tiga jenis lah. Buat tiga kan. Kita punya batang daun tu kita buat tiga lah. Jadi soalan dia tadi, kalau buat tiga, dua pun tak boleh lah sebenarnya. Yang ni dia gabung boleh juga. Awak buat satu untuk yang satu grup, yang untuk buat dua grup boleh buat dua. Tapi yang ini saya buka tak tunjuk ni sebab ini dia gabung. Kau faham tak? Saya tadi ajarkan kita buat dia asing-asing kan. Sebab itulah awak tanya tadi boleh tak asing? Sebab tadi saya ajar asing. Jadi sekarang ni saya buka beria tunjuk kat awak ni sebab kita boleh gabung. Okey, boleh faham tak? Jadi soalan awak tadi boleh nak buat yang mana? Mana-mana pun tak apa. Boleh eh? Boleh. Boleh. Buat mana-mana pun tak apa. Tapi saya nak tunjuk kat awak yang kita boleh gabung untuk dua kumpulan. Cuma tiga kumpulan tak sesuai nak buat lah. Untuk gabung ni, dia jadi lagi berselerak lah. Okey, jadi tu saya tunjuk kat awak ni. Saya buka, saya tunjuk juga yang bagaimana kalau kita gabungkan dia. Okey, baik. Ni saya minta awak buat lah nanti Okey, selesai yang ni, saya balik kat yang ini. Awak buat nombor 3 sampai nombor 3. Nombor 3 ni plot titik. Okey. Plot titik. Tandalah titik-titik tu. Okey, saya ada jawapan semua saya ada. Kalau awak nak tu, kalau awak tak dapat saya baru saya tunjuk lah. Buat dulu. Okey. So, dah sampai sukatan serakan dah. Saya rasa saya tak nak masuk lagi tapi tak apalah kot. Sebab dia bukan susah pun. Sukatan serakan ni dia memula dengan besar tolak kecil. Nampak ni? Dalam statistik, julat bagi satu set data tak terkumpul ialah beza antara nilai cerapan terbesar dengan nilai cerapan terkecil. Tolong ingat ni. Mari kita ingat sama-sama. Okey, julat adalah cerapan terbesar tolak cerapan terkecil. Jom kita pejam mata, kita ingat. Julat adalah cerapan terbesar tolak cerapan terkecil. Tu masuk julat. Julat tu adalah range. Yang paling besar tolak yang paling kecil. Tu julat dia. Okey. So, sekali lagi. Sambil-sambil awak belajar tu, pejam mata. Saya pun pejam ni. Ingat. Cerapan terbesar tolak cerapan terkecil adalah julat. Okey, julat. Range. Okey. Siapa dah hafal, dah pejam mata, dah hafal, angkat tangan.
Tak rugi awak hafal sekarang. Sebab nanti awak tak hafal, biar awak hafal sekarang. Nanti nak kena study lah apa tu, baru nak hafal pun boleh. Tapi alang-alang cikgu suruh hafal, hafal je lah. Kan? So, menunjukkan kita ada belajar sesuatu. Pejam mata. Okey. Julat adalah yang paling besar, tolak yang paling kecil. Cerapan lah tu. Ataupun senang, bahasa mudah je, nombor paling besar, tolak nombor paling kecil. Tu adalah julat. Baik. Sebab apa saya suruh hafal ni? Nanti keluar soalan cari julat. Ramai tak boleh jawab. Sebab apa? Terlupa. Benda julat ni. Jadi, pada Pak Saintis, saya harap boleh ingat lah. Soalan keluar nanti dia tanya julat je. Simple je soalan dia. Ramai orang tak boleh jawab. Terlupa benda julat tu. Sebab dia akan kelirukan awak dengan pelbagai masalah lain. Jadi julat tu adalah yang paling besar, tolak yang paling kecil. Ini macam nak bagi markah mudah untuk awak dulu sebelum dia datang soalan-soalan yang susah. Okey, sukatan ini memberikan kita satu gambaran bagaimana data ditaburkan. Maknanya, kalau dengan melihat julat ni, kita boleh tahu dia bertabur secara macam mana lah. Macam saya kata tadi lah. Dia terlampau rapat ke, atau dia terlampau berselerak ke. Okey. So, awak boleh nampak dari segi itulah. Biar kita tengok range ataupun julat, paling besar tolak paling kecil. Kalau range tu besar, menunjukkan bahawa dia berselerak lah. Kalau kita tolak, dapat kecil je maksudnya tak berselerak. Ada lebih kurang je. Okey. Itu contoh. Sebagai contoh, dalam ujian bahasa Melayu, satu kelas yang mempunyai julat markah yang lebih besar bermaksud kebolehan murid dalam kelas berkenaan adalah sangat berbeza. Maksudnya, kalau saya buat ujian matematik tambahan, tiba-tiba ada orang dapat 90 lebih, dan pada masa sama, ada orang fail, dapat 2 markah, 3 markah. Menunjukkan dalam kelas itu, ada orang sangat pandai dan ada orang sangat kurang pandai. Lebih kurang itulah. Ataupun ada orang yang sangat bernasib baik, ada terlampau kurang bernasib baik lah, yang fail tu kurang bernasib baik. Jadi terlampau jurang dia terlampau besar. Okey, jadi kelas itu tak berapa cantik lah. Lepas tu kelas ni dia mesti lebih kurang je. Contoh kalau kita buat mat, semua orang lebih kurang, ada yang 80, ada 70, ada 60, lebih kurang. Tak ada yang fail. Itu menunjukkan kelas itu dalam range yang cantik lah. Julat markah dia cantik. Kalau pergi kelas belakang, semua orang lebih kurang markah dia rendah. Semua orang. Bukan ada seorang. Jadi, julat dia baik. So, awak faham maksud saya? Tolong raise your hand kalau faham. Okay, good. Nurul Hasanah ni lama saya tak tegur. Apa khabar Nurul Hasanah? Mic dah okey, Mic? Tak tahu cikgu. Apa yang tak tahu ni? Orang tanya mic okey tak okey, tak tahu pula. Okey lah tu. Okey lah tu. Sedap lah seorang nyanyi satu lagu boleh tak? Tak mau tu. Tiba-tiba suara tak ada. Sorry. Aduh. Ada ramai pula ni. 12 tolak 2 ada 10 orang. Tak ramai. Awak kelas awak ada 17 orang Mana Hakimi and the gang semua ni? Zarif ada. Zarif ada. Fikri tak ada ni. Fikri tak ada. Hakimi tak ada. Lagi geng-geng Faiz semua tu tak ada. Tak ada mereka ni. Okey, tak apa, saya teruskan. Ni. Julat nilai cerapan terbesar, tuan kecil yang ni saya cerita tadi. Ni lah. Ada contoh-contoh dia. Semua buku teks ni Hampa jangan dia buat pelik. Ni semua kat buku teks. Hampa nak tengok, tak mau tengok je. Dekat buku teks ada. Okey, contoh 3 ni. Diberi set data 34, 23, 14, 26, 40, 25, 20. Tentukan julat bagi set. Senang lah. Julat tolak lah. Yang paling besar tolak yang paling kecil. Jangan pergi tolak yang hujung. Hujung tolak dengan hujung. 20 ataupun 34 tolak 20. Sudah. Jangan hujung dengan hujung. Bukan. Dia kena yang paling besar tolak yang paling kecil. Kadang-kadang kita susun dulu lah. Nak buat hujung tolak hujung boleh, kena susun dulu. Ni sama juga. Ini dalam bentuk jadual terkumpul lah. So dia telah jadikan dia jadual. Dia tolak skor tu lah. Skor terbesar tolak skor terkecil. 8 tolak 2 dapat 6.
Okey. Jadi tak ada masalah juga, senang je. Ni kuartal ni. Nak masuk dah ke kuartal ni hari ni Sekejap mas, saya nak check buku nilam awak. Mana buku nilam? Oh, saya ada kat sini sebenarnya. Baik saya tengok sini je. Nilam. Saya tak mau ajar banyak sangat, bukan pasal apa. Laju sangat lagi, apa tu, kalau saya belajar laju pun sebenarnya bagus juga. Tapi saya takut banyak sangat awak belajar satu hari kan. Takut loading dia banyak sangat. So yang ni tak ada apa. Semua senang. Ni sukatan saya. Ni kita buat sekarang ni. Kita belajar yang mula-mula ni. Julat. Sekarang kita nak belajar julat antara kuartal. Dia ada 4. Julat antara kuartal. Ada variance. Betul ada CCMPY. Bila kita belajar sukatan serakan ni, memang kena belajar ni. Julat antara kuartal, variance, CCMPY. Tapi saya dah masuk julat lah tadi. Macam ni, julat. Ambil yang besar, tolak yang kecil. Senang je. Tapi yang ni pun sama. Ni variance. Mana dia ni julat antara kuartal. Sebab kalau awak tengok dekat buku nilam ni, dia ringkas. Terus je, terus je. Terus buat ni. Padahal nak kena belajar dulu kan. Jadi saya ingat buku nilam ni mungkin saya pakai untuk kerja-kerja rumah ataupun last lah saya pakai. Kita bincang je jawapan dia nanti. Okay, buat sekarang kita pakai buku teks dulu. Okay, sebab saya rasa ada masa lagi. Saya habis pukul 1, ada masa lagi. Baik saya tunjuk jugalah kot. Macam mana kita nak kira julat antara kuartal, JAK. Okay, JAK ni julat antara kuartal. Kuartal ni kalau awak faham, masuk kuartal, kita faham apa dia kuartal tu. Kuartal tu, bahasa Inggeris dia, quarter. Apa maksud quarter? Quarter final. Apa maksud quarter final? Ain Nurkalilah telah melayakkan diri ke quarter final dalam pertandingan Ratu Cantik Asia. Contohlah contoh. Apa maksud quarter final? Peringkat. Dia mana Suku. peringkat? Quarter tu apa? Suku, yes. Suku akhir lah tu. Quarter. Maknanya quarter ni adalah ni quarter. Bahasa Melayu dia quarter. Dia pun tak tahu siapa dia pakai tu kan. Quarter. Quarter. Quarter ni adalah suku pertama. Dia macam ni, kita ada 4 quarter lah. Okay. So, ataupun macam ni lah. Saya silap. Potong 2 sini, potong 2 sini, potong 2 sini. Okay. So, di sini ada Q1, sini ada Q2, di sini Q3, di sini adalah Q4. Lebih kurang macam tu lah. Ni kawasan ni, kawasan kuartal pertama, kuartal kedua, suku ketiga, suku keempat. Okey, dan suku kedua ni kita boleh panggil dia sebagai tengah-tengah. Median. Biasa dengar perkataan median? Biasa tak dengar perkataan median? Mean, median pun biasa dengar? Bagi atau saya biasa ke belum? Ampun ni. Biasa. Median biasa dengar? Median tu apa? Tengah-tengah. Ya lah, tu median tengah-tengah. Dan median adalah sama dengan Q2. Ni Q2. Sebenarnya kat sini lah, ni Q1. Ni Q3. Ni Q4. Ni tempat dia. Okey, boleh faham tak? Itulah masuk kuartal. Jadi, dia tanya julat antara kuartal, maknanya JAK kan. Okey, saya baca dulu apa dia, bagi kita tengok buku teks cakap apa dulu. Apabila nilai-nilai suatu data disusun, data yang serabut tadi kita susun dari kecil sampai besar. Nak buat JAK ataupun jarak antar kuartal, kita mesti susun dulu data tadi. Okey. Ni dia bagi tahu nombor 1 tu, susun data tadi. Okey. Q1 ialah nilai data yang berada pada kedudukan 1/4. Ni saya kata 1/4 lah ni. Kan kita ada 4 bahagian. Q1 tu 1/4 lah suku. 1/4 tu suku lah. Okey. 2/4 setengah. Itu dia 1/2 dengan 2/4 tu sama. Okey. 3/4 3 suku.
4 penuh. Okey, jadi Q1 adalah nilai data yang berada pada kedudukan 1/4 yang pertama. Manakala kuartal ketiga, Q3 adalah nilai data yang berada pada kedudukan 3/4 daripada keseluruhan susunan data. Jadi kita nak buat sekarang ni 3/4 tadi tolak 1/4 Q1. Q3 tolak Q1. JAK adalah Q3 tolak Q1. Okey, jadi kan sebelum kita buat ni langkah dia. Ni penting ni. Dalam buku teks ada ke langkah-langkah ni semua? Ada kan? Ni memang ambil buku teks pun. Tak, saya nak tengok. Ada tak? Bagi tahu saya muka surat berapa? 220. Ada 220. Gunakan langkah-langkah berikut ni. Muka surat 220. Sekarang kita berada di muka surat 220 okey. So, gunakan langkah-langkah berikut untuk menentukan Q1 dan Q3 daripada satu set data tak terkumpul. Tak terkumpul ni maknanya berselerak lah. Awak kena faham data terkumpul apa? Data terkumpul dia jadual. Awak nampak dia jadual tu data terkumpul, dia kumpul dalam jadual. Data tak terkumpul ni data yang nombor-nombor yang macam tadi kan. Nombor-nombor tu dia bagi tak terkumpul tu. Okey. Susun data nombor 1, susun data mengikut tertib menaik. Maksudnya kalau data tu berselerak, hangpa kena susun daripada rendah pergi naik dulu. Nak sebelum buat apa-apa yang tu buat dulu. Nombor 2, tentukan median. Median tu kita pergi tanda dekat yang tengah. Okey. Bahagikan set data kepada dua bahagian data sebelum median dan dua bahagian selepas median. Itu saya kata tadi tu. Kita ada median dua bahagian sebelum ni, dua bahagian selepas, ada dua bahagian. Okey. Lepas tu nombor 4, Q1 ialah data yang berada di kedudukan tengah-tengah bahagian data sebelum median. Q3 adalah data yang berada di kedudukan tengah-tengah bahagian data selepas median. Yang ni saya tunjuk tadilah. Ini tempat dia. Tengah-tengah tu yang itulah Q1 dengan Q3. Tengah-tengah ni. Tengah-tengah ni. Bila dia bagi dua, dia bagi dua kan. Q1 dia bagi dua. Yang Q2 dengan Q4 tu dia bagi dua dapat Q3. Tu dia kata tengah-tengah tu. Tolong raise your hand kan. Saya laju sangat ni. Okey tak? Apa benda cikgu ni? Lihatlah cikgu. Okey tak? Nak saya ulang balik ke macam mana? Ulang balik Alright. Saya ulang pada mula. Nombor 1. Susun data mengikut tertib menaik. Yang ni daripada kecil sampai besar. Okey, boleh faham? Tolong angkat tangan. Ini saya tanya satu-satu. Yang ni apa faham tak nombor 1 ni? Okey, good. Nombor 1 ni paling mudah. Kita ambil data tersusun dia daripada kecil sampai besar. Nombor 2, tentukan median. Bila kita dah susun daripada kecil sampai besar, hampa pergi dekat tengah-tengah. Apa ada data kan? Ini data. Okey, lepas tu pergi dekat tengah. Ni lah tengah ataupun saya bagi panjang sikit. Okey, awak pergi kat tengah. Awak ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okey, jadi tengah-tengah dia 4 dari sinilah. Inilah median dia. So kita dah tahu dah median. Ni Q2. Median. Itu. Tu median dia. Lepas tu. Okey, nombor 2. Tolong raise your hand kalau faham. Okey, good. Nombor 3. Bahagikan set data kepada dua bahagian. Lepas tu kita bahagi lagi. Bagi kepada dua bahagian. Bahagian data sebelum dan selepas. Bahagi dua lagi. Okey, maknanya apa bagi dua lagi? Maksudnya awak ambil pen hitam ni. So awak ada 4 kat sini tadi kan? Pecah 2 lagi. So sini. Yang saya garis. Ini adalah awak punya Q1. Okey, sini pecah 2. Bahagi 2 lagi. Ini adalah Q3. Boleh? Yang dimaksud bahagi 2 ni. Maksud dia adalah bahagikan set data kepada dua bahagian. Dua bahagian tu kita pecah 2 belah belakang, pecah 2 belah depan. Okey, tolong angkat tangan kalau faham. Okey, good. Q1 ialah data yang berada di kedudukan tengah-tengah. Yang ni saya beritahu tadi lah. Q1 ialah data yang berada di kedudukan tengah-tengah bahagian data sebelum median. Yang ni lah, yang saya tanda ni. Tu saya tanda dah pun. Q1, satu lagi Q3. Okey, yang ni dia sekali lah.
Okay, Q1 ialah data yang berada di kedudukan tengah-tengah bahagian data sebelum median. Q3 ialah data yang berada di kedudukan tengah-tengah bahagian selepas median. So 4 dan 5, faham ke tak? Angkat tangan. Alright, okay. Nombor 6. Jika bilangan data ganjil, median Q1 dan Q3 dapat terus dikenal pasti daripada susunan data. Itu saya buat tadi tu nombor ni ganjil. Okay. Jadi macam ni Q2 kita dapat terus. Q1 Q1 pun kalau kita ikutkan nak kena tambah 2 ni. Sebab tengah-tengah kan, nombor dia kena tambah 2 bagi 2. Kalau kita dapat terus nombor tu kat situ, anak panah kita turun anak panah dapat nombor ni terus. Inilah jawapan dia. Tapi kita dapati anak panah kita tak boleh tunjuk dia, kita kena tunjuk kat sini. Macam ni kan. Ni tak boleh tunjuk kat mana-mana pun. Tapi kalau ada nombor lagi satu sini ataupun nombor satu lagi sini, saya tambah lagi nombor. Sudah serabut, nampak. Sakit kepala hangpa tengok kan. Okey, ni katalah ni tadi ada nombor 4 kan. Okey. Okey, sekarang ni kita bubuh nombor kat sini, nombor kat tengah ni sebab kita nak bagi sama rata dua-dua. Tapi katalah nombor tu ada satu lagi. Saya tambah sini. Ni ada nombor satu lagi, ni ada lagi. Nombor macam ni kan. Jadi kat sekarang ni kita dapati nombor dia dah ganjil pula. Jadi jawapan dia kita terus ambil yang ini. Q1 kita sekarang yang ni. Q1. Sebab dia bagi 2 cantik belah sini. 2-2. Okey, sama juga yang ini jawapan dia. Sebab dia bagi cantik ni 2. Ini sebab nombor 2 ganjil. Okey, boleh tak faham tu? Kalau nombor tu genap macam nombor sebelum ni. Nombor genap macam sebelum tadi lah. Saya buat padam satu tu. Genap. Jadi ni bukan jawapan lagi lah. Sebab dia genap. Bila genap, kita kena kongsi. Awak tu kat sini kan. Baru awak pecah sama rata kan. Betul awak kena ambil nombor ni dengan nombor ni. Tambah 2. Lepas tu bahagi 2. Tambah 2 nombor tu bahagi 2. Okey. Kalau faham, tolong angkat tangan. Tak faham, saya ulang lagi sekali. Okey, thank you. Kalau kita pecah 2, dapat terus nombor tu, terus ambil. Kalau kita bahagi nombor ganjil, senang. Kita ambil terus nombor tu. Nombor genap, kita kena tambah 2, bagi 2. Macam tu. Okey, itu nombor 6. Okey, nombor tu benda yang samalah. Jika bilangan data tu genap, masa diperoleh dengan mencari nilai purata lah. Saya kata tadi, tambah 2-2, bagi 2. Okey, lepas tu kita ambil julat antara kuartil. Kita ambil nilai yang dapat dekat Q3, tolak dekat nilai yang kita dapat Q1. Itulah JAK, julat antara kuartil. Okey, julat antara kuartil tu Q3 tolak Q1. Ni macam ni soalan dia. Soalan dia. Tentukan julat antara kuartil bagi setiap set data yang berikut. Awak tengok dia buat. Dia kata 4, 4, 6, 8, bla 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 sampai 23. Ni soalan A. Lepas tu kan, yang ni senang lah nombor ni. Kalau kita tengok nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nombor genap. Nombor ganjil. 11 nombor ganjil. Bila nombor ganjil, yang ni kita boleh potong kat tengah-tengah ni, median. Okay, sini kita boleh potong, sini Q1, sini boleh potong Q3. Sebab kan dia bahagi dengan sama rata. Dia bagi sama rata, nampak? Jadi senang lah awak ambil 20, tolak je dengan 6. Jawapan dia 20 tolak 6. Boleh? Tolong raise your hand, please, if you understand. Senang kan? Tak susah mana pun. Saya faham lah matematik modul yang senang ya. Kan? Okay. B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nombor ganjil lagi sekali. Tak ada masalah lah. Awak ambil terus lah. Okay. Tapi dekat sini tak ganjil. Ni ada 4. Ni pun sama. Ada 4. So apa dia buat? Dia ambil 14 tambah 14 ni. Bagi 2. Ni. Buat dia ambil ni. 14 14 bagi 2. Dia mesti Q3 tolak Q1 lah. Dia jangan Q1 tolak Q3. Salah. JAK, julat antara kuartil, mesti Q3 tolak Q1. Ini rumus. Tolong hafal. Tolong pejam mata sekali. JAK, jarak pula. Julat antara kuartil adalah
Q3 tolak Q1. Yang ni tolong hafal. Tak ada siapa nak bagi tahu dalam rumus pun tak ada. Tolong hafal. Q3 tolak Q1. Pejam mata sekarang. Hafal. Q3 tolak Q1 untuk JAK. Okay. JAK Q3 tolak Q1. Hafal tu je. JAK sama dengan Q3 tolak Q1. Hafal. Okay. Kalau dah siap hafal, dah masuk dalam kepala hampa, dah paku betul-betul, angkat tangan. Ui, laju Nak tanya Ustaz. Wan Warishikin. Oh, Wan. Bagi tahu saya rumus tu tadi. Rumus JAK apa dia? Q3 tolak Q1. Yes. Okey lah tu. Saya tanya saja rawak je. Okey, saya anggap semua orang boleh lah tu. Jadi kalau awak dah tahu rumus, ni baru boleh buat lah. Ni semua sama je lah. Contoh 6 ni dia bagi dalam data terkumpul lah ni dia panggil. Skor 2 ada 3 orang. Skor 3 ada 5 orang. Skor 4 ada 6 orang. Skor 5 ada, kalau kita nak tak terkumpul, maksudnya kalau kita selerakkan dia balik, dia seolah-olah macam ni lah. 2, 2, 2. Lepas tu 3, 3, 3, 3, 3. Macam tu. Dia selerakkan balik. Lepas tu 6 orang ada 4 markah. Buatlah 4. Jadi jenuh lah nak tulis satu-satu dia buat dalam bentuk table. Okay, so kita buat macam ni lah. Untuk ni. Okay, macam mana nak buat ni? Sudah. So masa dah tak done, saya rasa saya akan sambung ni kot. Yang ni perlu ambil masa untuk menerangkan satu-satu ni. Saya perlukan masa sikit sebab dia kena darat 1/4, yang sana boleh darat 3/4. Kita kena tambah. Jadi saya ingat saya akan sambung bahagian ini pada kelas yang akan datang. Boleh tak? Boleh tak tuan-tuan dan puan sekalian? Okey. Sebab ini memerlukan penerangan yang lebih jitu dan juga mungkin saya perlu panjang sikit lah untuk ni nak buat jalan kerja apa semua. Jadi saya akan terangkan daripada kelas yang akan datang. Jadi untuk hari ini, tadi saya dah bagi kerja rumah. Okey, yang 2 set tadi. Lepas tu kerja rumah seterusnya tak payahlah buat kot. Sebab macam JAK apa semua ni kita akan bagi sekali dengan variance dengan sempiawan sekali. Tapi awak buat buku nilam. Buku nilam tu awak buat lah. Buku nilam tu simple je. Mana buku nilam tadi? Ni. Awak ada kan buku nilam kan? Ada. Oh, saya lupa. Saya tak pakai buku nilam kat situ. Saya pakai kat sini. Ni. Awak tengok ni. Buku nilam. So, awak buatlah buku nilam ni. Sampai muka surat. Sampai JAK je. JAK yang biasa. Bukan yang JAK yang data berkumpulan. Yang ni pun tak ada nilam dia tak ada pun yang data berkumpulan. Tu saya kata nilam ni pun. Terus yang ni. Jadi awak buat sampai muka surat 1, 2, 6 tapi yang bahagian atas ni je. Maksudnya awak punya kerja rumah sampai jarak antara kuartil lah. Dalam buku nilam. Boleh? Boleh. Okey, terima kasih Ain melayan saya. Okey, jadi saya akan jumpa awak lagi pada kelas minggu depan cuti. Jadi kita akan cuti seminggu. Jadi raya lah sakan-sakan. Habis raya kat rumah je. Lepas tu pada minggu yang satu lagi sekolah dibuka. Kata 5 tak exam kot. Macam itulah exam. Jadi tingkatan 4 saya tak pasti ada exam ke tak. Kita tunggu saja sebab jadual exam dah keluar tingkatan 5 baru keluar tadi. Saat-saat tadi. Jadual exam dah keluar tingkatan 5. Cuma tingkatan 4 mungkin akan keluar, saya tak pasti. Saya tak pasti exam tu macam mana. Mungkin kita dah buat hari tu tingkatan 5 kita buat exam secara online. Yang mana awak kena jawab kat rumah, hantar balik ni. Saya tak tahu lagi macam mana. Jadi kita tengok, saya tunggu pengumuman seterusnya lah. Kalau tak ada kita teruskan macam biasa. So dekat tu kelas untuk hari ni. So wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa isi kehadiran sekali lagi.
Bye bye. Cikgu. Cikgu. Okay. Alia.